Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Okey, kita cerita sedikit lah tentang ex-foreign minister Israel berkata yang Israel bercadang untuk menempatkan pelarian Gaza untuk duduk di satu tempat yang dinamakan kemah pelarian di Sinai region. 2 juta pelarian dijangkakan duduk di sana. Apa yang akan jadi dengan pelarian Gaza ini? Sama dengan pelarian Syria yang melarikan diri dari Syria sebanyak 5 juta orang ditempatkan di satu tempat. Dan dulu semua pelarian ini diberi makanan, keperluan dari George Soros Foundation dan macam-macam derma datang dari dunia akan masuk menolong pelarian Syria ini. Tapi sekarang semua bantuan itu telah dihentikan US. Kerana kita tahu Assad sudah pun berjaya mendapatkan negaranya balik. Dan pelarian ini nak balik ke Syria, tapi Western menakutkan mereka. Jika mereka balik, Assad akan membunuh mereka. Jadi yang jadi mangsa sekarang mereka yang kehidupan mereka dalam keadaan serba kekurangan, tak banyaklah bekalan makanan yang mereka ada. Mereka hanya duduk di dalam tent di musim sejuk dan banyak ibu dan budak-budak kecil yang mati di sana. Inilah yang Israel nak terjadi kepada Gaza, dan nak rakyat Gaza lari dan tak dapat balik ke Gaza. Kalau kita lihat Gaza adalah strategik kalau Israel dapat. Apa yang penting mereka nak rakyat Gaza, kosongan Gaza. Inilah yang Israel nak. Dan Israel 48, Israel ada negara, tapi tak ada border sampai sekarang. Border mereka semakin hari semakin besar. Dan ini yang Gaza hadapi. Dan kalaulah 2 juta rakyat Gaza lari ke Sinai, dan kanak-kanak pelarian yang dah besar ini nak balik semula ke Gaza, kita cerita lepas 10 atau 20 tahun nantilah, Israel akan menyerang Sinai balik seperti tahun 1967. Israel pernah menawan Sinai tahun itu. Dan apa yang pelarian ini dapat lagi 10-20 tahun, sama juga jalan cerita. Mereka akan diserang kerana mereka membahayakan rakyat Israel yang berada di Gaza. Ini skrip yang sama berlaku. Skrip yang sama berlaku akan terjadi ke rakyat pelarian Gaza. Negara-negara Arab semua dah tahu skrip ni yang akan terjadi. Mereka nampak sampai 10 tahun, 20 tahun ke hadapan. Sebab tu mereka tak setuju pelarian ini keluar daripada Gaza. Dan lepas tu dunia kena terus menderma dengan tak tahu. Kita kesian, tapi yang dapat manfaat adalah neocon. Inilah drama negara Arab yang tak sanggup lagi melihat secara berulang. Kita cerita sedikitlah kenapa masih lagi tidak menyerang Gaza. Kerana Israel dapat maklumat yang mereka akan diserang dari berbagai arah jika menyerang Gaza. Dan Hizbullah adalah satu-satunya yang mengugut Israel, dan Hizbullah mempunyai senjata yang terbaik untuk menyerang Israel. Dia bukan macam Hamas. Hizbullah ni dia perfect sedikit. Dan mereka Hizbullah ada anti-tank missile, anti-cruise missile, dan juga boleh menghancurkan Israel air base bila-bila masa saja. Sebab tu Israel minta tolong US, dan US menghantar kapal perang mereka. Dan perang ini makin panas dari berbagai negara Arab tidak bersetuju apa yang Israel buat. Jangan salahkan negara Arab kalau Israel terpaksa keluar dari negara Arab satu hari nanti, kalau masih berdegil seperti mereka diperambat oleh Jerman, Nazi, Hitler. Dan walau Rusia sekalipun menunggu askar mereka di Syria
askar mereka yang menunggu di Syria supaya tak diganggu kerana askar Rusia, askar Chechen di Syria. Tujuan mereka hanyalah askar pendamai. Dan ini yang Kadyrov maksudkan untuk menghantar 500 askar mereka ke Gaza. Dan jika siapa yang mengganggu askar Rusia, maknanya kena berdepan dengan Rusia. Inilah cara Rusia nak dapat membantu negara Arab yang dibuli selama ini. Dan juga kita ada dengar berita juga yang bekalan makanan, bekalan ubatan telah masuk ke Palestin hari ini. Dengan 20 sahaja lori bekalan makanan. Dan juga Hamas telah melepaskan dua tawanan orang US lah. Orang US. Dua tawanan telah dilepaskan kerana Hamas kata kami bukan ISIS. Kami lepaskan ni dua orang kerana untuk membantu rakyat Gaza. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat bercuti. Hati-hati di jalan raya. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari terakhir saya berada di TikTok. Dan jangan lupa join channel saya di YouTube Up to Date Dunia. Hurrah everybody.